khabar semua? Bertemu kita pada malam ini di dalam channel Cerita Seram The Haunting Cruise dan PN. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada Iskandar Zulfakar. Dan ini adalah perkongsian dari kisah orang lain dan telah diolah semula oleh Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk Singgasana di Puncak Gunung. Assalamualaikum dan salam hormat buat anda semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kali ini saya nak kongsikan kisah daripada seseorang yang menginginkan namanya dirahsiakan. Beliau berkongsi pengalamannya kepada saya serta mengizinkan saya kongsikan pula dengan anda semua. Namun, sebelum itu, beliau meminta supaya kita semua mendoakan kesihatan beliau. Hal ini demikian kerana beliau masih belum pulih sepenuhnya ketika ini. Kesakitan beliau itu ada kaitan dengan pengalaman yang beliau ceritakan. Untuk memudahkan cerita, sepanjang penceritaan saya namakan beliau sebagai Azwa, bukan nama sebenar beliau. Beliau memang seorang yang lasak dan selalu sertai aktiviti pendakian ataupun hiking. Kebiasaannya, tak ada apa pun yang berlaku. Cedera sikit-sikit tu biasalah. Tapi ada satu hari tu, satu kejadian telah berlaku yang menyebabkan dia tidak mampu hiking lagi sehingga sekarang. Macam biasa, Azwa dengan pasukan hiking beliau ni pergi mendaki pada awal pagi. Sebelum subuh lagi, mereka dah mulakan pendakian. Biasalah, ramai pendaki buat macam ni sebab target nak bergambar pemandangan matahari. Gambar pemandangan matahari terbit ketika sampai di puncak. Sepanjang pendakian tu, tidak ada apa-apa yang berlaku. Cuma dengar benda pelik-pelik tu perkara biasalah. Ramai je pendaki yang mengadu terdengar bunyi pelik-pelik kalau mendaki pada awal pagi seperti itu. Contohnya, bunyi bayi menangis, secara tiba-tiba dengar suara perempuan menjerit dan lain-lain lagi yang pelik. Biasanya orang buat tak tahu je lah. Sebaik saja mereka sampai di puncak gunung tersebut, mereka semua menunaikan solat subuh dan berehat sebentar di situ sementara menunggu matahari terbit. Apabila matahari terbit, mereka pun bergambar. Usai bergambar, mereka bersiap-siap untuk turun. Ketika inilah retina mata Azwa menangkap kelibat sebuah singgasana yang sangat cantik. Singgasana tu dihiasi dengan kain renda berwarna kuning serta hiasan-hiasan lain seperti bunga serta langsir. Yang anehnya, semua hiasan tersebut berwarna kuning. Terdapat beberapa kelibat seperti manusia berpakaian serba putih di singgasana tu. Yang lelaki semuanya memakai songkok, manakala wanita pula menutup kepala dengan kain batik. Mereka semua sedang duduk di singgasana tu sambil memerhati ke arah Azwa. Azwa pantas memberitahu kepada rakan-rakannya yang lain, "Weh, tempat apa pula ni? Ada orang ke atas puncak bukit ni?" kata Azwa. Memang silap Azwa lah di sini. Dia tak sepatutnya tegur benda yang dia nampak ketika tu. Kaget mendengar kata-kata Azwa tu, rakan-rakan yang lain pun tercari-cari kelibat yang Azwa katakan tu. Malangnya, tiada seorang pun yang melihat benda tu. Azwa sendiri pun tidak nampak lagi singgasana serta orang-orang tu. Pelik. Sekelip mata saja hilang. Mereka semua pun mengambil keputusan untuk turun setelah meyakini tempat yang diperkatakan oleh Azwa itu memang benar tidak ada. Entah macam mana nak dijadikan cerita,
Cuaca yang tadinya elok tiba-tiba bertukar mendung. Kemudian disusuli hujan yang sangat lebat. Usaha mereka untuk turun menjadi agak sukar sebab hujan. Trail licin. Namun, mereka ambil keputusan untuk redah juga. Ketika melalui laluan yang agak berlumpur sebab hujan, kebetulan pula di tepi laluan tu adalah tebing yang agak tinggi. Entah macam mana, tiba-tiba saja Azwa merasakan tubuhnya seperti ditolak seseorang dari belakang. Dia tersungkur dan terus jatuh ke tebing tersebut. Tebing tersebut agak tinggi menyebabkan rakan-rakannya sukar untuk mencarinya. Hei, Azwa! 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 Itu dialog dia lah. Azwa pula sudah tidak sedarkan diri. Dia cuma mampu mendengar ketika itu. Matanya sudah tidak mampu untuk terbuka lagi. Ketika itu, Azwa terdengar suara berbisik pada telinganya mengatakan, "Padan muka, padan muka, padan muka." Berulang kali berselang-seli suara lelaki dan wanita. Sebaik je sedar, Azwa sudah pun berada di hospital. Lututnya mengalami dislocation dan dia terpaksa tinggal di ward beberapa hari. Sepanjang di ward tu, Azwa cerita dia selalu bermimpi berjumpa dengan sekumpulan remaja berpakaian serba putih. Sama seperti dia jumpa atas puncak gunung, bercakap dengannya. Mereka cakap itulah balasan kepada Azwa kerana sibuk dengan hal mereka. Ibu dan bapa Azwa mengambil keputusan untuk membawa seorang ustaz ke ward untuk merawat Azwa. Rupa-rupanya Azwa tergelincir di tebing gunung itu angkara makhluk tersebut. Mereka marah sebab Azwa tegur penempatan mereka. Sehingga ke hari ini, kaki Azwa masih belum sembuh sepenuhnya dan dia tidak boleh lakukan aktiviti lasak lagi. Jadi, sebagai pengajaran buat kita semua, kalau kita ke sesuatu tempat, contohnya seperti kawasan hutan, kalau nampak apa-apa benda yang pelik, janganlah tegur. Buat tak tahu saja. Buat para pendaki, semoga kisah ini menjadi iktibar buat anda semua. Sekian. Terima kasih, Brother Fah.